Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara isi kandungan kertas konsep yang pertama adalah pengenalan definisi bully cyber, data bully cyber, tinjauan literatur bully cyber. Seterusnya yang kelima, pendekatan pencegahan bully cyber dari perspektif Islam, kesan bully cyber daripada perspektif Islam, kesimpulan, dan yang terakhir adalah merupakan definisi bully cyber daripada beberapa sumber. Yang pertama adalah bully cyber ialah gangguan dan penghinaan yang berterusan yang dilakukan di alam cyber menggunakan medium internet tanpa wayar atau telefon ke atas seseorang. Ini menurut AITI Cyber Security. Seterusnya, menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bully cyber ialah penggunaan komunikasi berasaskan teknologi seperti telefon selular, email, mesej segera, dan jaringan sosial bertujuan menimbulkan gangguan atau ugutan kepada individu. Bully cyber juga ialah apabila internet, telefon bimbit atau alat lain yang digunakan untuk mengirim teks atau imej diniatkan untuk mencedera atau memalukan orang. Ini menurut National Crime Prevention Council. Seterusnya, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, bully cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej teks, MMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Seterusnya, kajian bully cyber mengikut jantina oleh Institut Penyelidikan Belia Malaysia pada tahun 2017. Perbandingan di antara jantina iaitu lelaki dan perempuan. Data menunjukkan bully cyber adalah dalam kalangan lelaki sebanyak 41.81%, manakala bully cyber dalam kalangan perempuan adalah 58.9%. Terusnya, berkenaan dengan statistik bully cyber yang dilaporkan lebih terlibat dalam bantuan cyber 999 dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Menurut data ini, pada tahun 2012, 62 kes dilaporkan, manakala 2013, 410 kes. Pada tahun 2014, 374 kes, manakala tahun 2015, 319 kes, dan 2016 meningkat kepada 344 data kes bully cyber di Malaysia menurut kajian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2017. Pada tahun 2012 menunjukkan kes bully cyber adalah sebanyak 250 kes, manakala pada tahun 2013 389 kes bully cyber yakni meningkat. Manakala pada tahun 2014 kes bully cyber dilaporkan ialah 291. Seterusnya, tahun 2015, 256 kes bully cyber, dan pada tahun 2016 meningkat kepada 338 dalam dan luar negara. Kajian Yearhead Cyberbullying and Youth Dispossession Survey pada tahun 2018, sebanyak 20.5% kanak-kanak sekolah mengatakan mereka dibuli dalam talian, manakala 42.1% mengakui tahu siapa dalam kalangan mereka dibuli. Manakala menurut Cik Hazniza dan rakan-rakan 2018, dalam kajian mereka yang melibatkan 276 remaja Malaysia, mendapati bahawa 30% daripada keseluruhan responden pernah menjadi mangsa buli dalam talian. Seterusnya, kajian oleh Kwan 2019 dari University of Buffalo of School Nursing, kajian terhadap 800 orang menunjukkan bully cyber memberikan kesan terhadap aspek kualiti tidur, serangan cyber dan kemurungan. Manakala menurut US Office of Adolescent Health, hampir 1/3 remaja mengalami simptom kemurungan, kemarahan, gangguan tidur dan mengelak dari lingkungan sosial. Seterusnya, menurut tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan portal My Health Malaysia pada tahun 2019, daripada lebih 5,000 responden yang menyertai kaji selidik, mendedahkan bahawa 3 daripada 10 golongan muda Malaysia menjadi mangsa bully cyber sekaligus mempengaruhi pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Seterusnya, kajian-kajian juga menunjukkan bahawa bully cyber boleh menyebabkan kemarahan, kesedihan dan daya tumpuan yang lemah dalam kalangan mangsa. Ini menurut Samarah dan rakan-rakan tahun 2017. Juga bully cyber menunjukkan simptom depresif yang tinggi. Ini menurut Becker dan Taringkulu 2010, Schneider dan rakan-rakan 2012, dan juga bully cyber boleh menghilangkan pertimbangan sehingga cenderung untuk membunuh diri kerana tertekan. Bully cyber ini menurut Hinduja dan Pachin. Bully cyber dari segi Islam menekankan bahawa prinsip daruriyat al-khamsah menekankan 4 aspek, iaitu yang pertama, din, iaitu melindungi agama. Yang kedua, nafs, iaitu kehidupan.
Dan yang ketiga, akal, adalah dan seterusnya nasal ataupun garis keturunan akan menceritakan berkenaan dengan dilindungi dalam Islam berlaku dalam prinsip dan hubungannya dalam Islam. Seterusnya dalam surah An-Nur ayat 27 menekankan bahwa dalam Bulisebe seseorang itu perlulah memelihara privasi dan hak pribadi seseorang. Yang kedua adalah Bulisebe juga ditekankan dalam Islam, yaitu perlunya menjauhi diri daripada mencari keaiban orang lain. Ini ditekankan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Bulisebe juga menekankan bahwa dalam Islam amanah dalam menjaga maklumat dan data pribadi. Ini ditekankan dalam surah An-Nisa ayat 58. Bulisebe dalam Islam juga menekankan bahwa mencuri maklumat dan data pribadi seseorang adalah salah di sisi Islam. Ini ditekankan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. Saya akan menekankan kesan Bulisebe dari perspektif Islam. Yang pertama, Bulisebe boleh menyebabkan perubahan nilai dan gaya hidup seseorang. Ini ditekankan dalam surah Al-Isra ayat 32. Bulisebe juga boleh menyebabkan penyebaran fitnah dan gosip kepada seseorang. Dan ini ditekankan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Bulisebe juga boleh mendatangkan pembaziran massa kepada anak-anak remaja dan juga golongan anak kanak-kanak. Dan seterusnya, ini akan menghadkan pergerakan mereka kerana dengan melayari internet 24 jam sehari dan juga 365 hari setahun akan menyebabkan seseorang itu akan terhad pergerakannya dan akan membazir massa. Ini ditekankan dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Bulisebe juga boleh mendatangkan kemerosotan akademik kepada seseorang pelajar dan juga Bulisebe boleh menyebabkan seseorang itu ponting sekolah kerana melayari internet sehingga ke larut malam. Ini ditekankan dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Seterusnya ialah kesan Bulisebe yang seterusnya ialah akan mendatangkan gejala negatif khasnya kepada golongan remaja. Ini kerana remaja sering mengikuti tren-tren dan juga budaya-budaya yang merosakkan yang didatangkan dari negara luar. Dengan melayari internet, para remaja senang untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan tren-tren pemakaian dan juga tren-tren berpassion. Dan itu sahaja pembentangan saya pada hari ini dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini ditekankan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.